Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung semula kuliah kita kepada cara penggunaan Hardy Cross Method. Pada saya, lebih mudah kepada saya untuk menerangkan tentang penggunaan Hardy Cross Method dengan menggunakan contoh. Oleh itu, kita pergi untuk melihat bagaimana prediction ataupun cara Hardy Cross Method boleh kita gunakan untuk kita predict kadar alir di dalam pipe network. So katakan soalan ini, soalannya ialah determine the distribution of flow rate. So jadi kita diberi satu pipe network ini, okay, dan kita diminta untuk mengira apakah flow rate ataupun kadar alir yang melalui setiap cabang di sini. Maknanya kalau kita lihat di sini kita ada 5 section yang perlu kita nyatakan kadar alir. So jadi kalau kita faham di sini, kita boleh menyelesaikan perkara ini dengan menggunakan Bernoulli equation. Okay, tetapi kalau kita lihat kita ada 5 unknown, maknanya 5 keadaan yang kita tidak ketahui, kita kena buat 5 Bernoulli equation. So kalau kita nak buat Bernoulli equation daripada mana ke mana kita boleh buat, kita boleh hubungkan ataupun kita boleh buat Bernoulli equation dengan menggunakan ideal streamline. Maksudnya sekiranya molekul air itu bergerak daripada sini, naik atas, turun bawah dan keluar sini, so bolehlah kita buat Bernoulli equation daripada sini ke sini. So kalau katakan ia bergerak daripada atas ke sini, kita buat Bernoulli equation daripada titik ini ke titik ini. Dan seterusnya. So oleh kerana ia akan melibatkan banyak cabang, okay, kerana kita perlu sekurang-kurangnya 5 equation, 5 Bernoulli equation untuk kita mencari 5 unknown. Okay, dan ia menyebabkan kita kata kita terpaksa membuat persamaan serentak yang terlalu panjang dan selalunya akan berkesudahan dengan error. Kerana kita kata mungkin kita silap masuk dan sebagainya menyebabkan persamaan serentak itu tidak boleh diselesaikan. Okay, itu sebab kita kata pengkaji untuk sistem pipe ini, mereka tidak menggunakan idea Bernoulli equation sebenarnya, tetapi simplified daripada idea Bernoulli equation itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Okay, kita kembali kepada cara tersebut iaitu Hardy Cross Method. Okay. So, apa yang saya tunjukkan di sini ialah ringkasan pipe network. Maksudnya, kita ada satu kadar alir ataupun satu input, ia boleh 2 input. Mungkin di sini pun input, mungkin di sini pun input. So input ni tak semestinya satu. Dia boleh banyak. Output juga tidak semestinya 2. Dia boleh 1, boleh 3, boleh 5. Mungkin output 5, input 3 boleh. Tidak ada masalah. Tetapi untuk kita belajar kali pertama, kita beri dalam keadaan yang mudah lah. Okay, kita anggap bahawa kita ada satu input dan kita ada 2 output. Okay. Kemudian saya harap pelajar tidak terkeliru dengan bentuk yang saya lukis. Okay, bentuk ni memang saya akan melukis secara mudah sahaja. So saya akan gambarkan seperti ini. Sebenarnya ia boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Contohnya katakan kita ada input, dia pusing ke sini satu, ni yang ini dia pergi ke sini satu. So kat sini nanti dia balik semula kat sini satu. Yang ini mungkin ke sana garis lurus. Yang ini mungkin dia bengkok macam hidup. Okay, yang ni keluar, yang ni pun keluar. Boleh saja. Okay, cuma kita kata untuk memudahkan diagram, kita anggap je lah di sini garis lurus, di sini garis lurus, di sini garis lurus, ini pun garis lurus. Walaupun di sini bengkok, mungkin kita kata kita anggap dia lah seolah-olah jaringan dia adalah garis lurus sahaja. Okay, boleh nampak So jadi saya harap pelajar jangan terkeliru kerana sebelum ini saya pernah buat bentuk yang maknanya saya lukis betul-betul lah. Kat sini ada rumah, ada pub, rumah kat sini ada lagi satu kawasan perumahan. Sini pun ada traffic light saya buat, jalan. So pelajar kata macam tak nak bincang masalah ni di kelas. Okay. Dia memanglah kita kata kita tak tunjuk rumah dan sebagainya. Tetapi kalau kita gambarkan jaringan tersebut, kita boleh gambarkan dalam bentuk garis lurus sahaja ataupun grid line seperti ini. So idea dia sama sahaja kalau kita tengok peta
jaringan LRT di KL. So dia akan melukis garis jaringan dia tu empat segi aja kan. Okay, walaupun kita kata kita naik, dia berpusing-pusing macam itu. So jadi saya harap pelajar tidaklah terlalu terkongkong dengan perkara-perkara kecil seperti itu. Okey. So ini adalah jaringan pipe yang kita nak yang telah diberikan kepada kita. Okay, yang dimaksudkan dengan distribution of flow rate di sini ialah kita kena predict apakah kadar alir yang melalui setiap pipe di sini. Setiap section pipe. Okay. So bagaimana kita perlu menyelesaikan? Seperti yang ditulis di dalam slide di sini, terdapat 5 step utama yang perlu kita ketahui. Okay. Pertama, kita kata kita perlu determine loop of cycle. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan determine loop of cycle ni ialah kita kena tahu bahawa idea Hardy-Cross method ialah dia mengira losses pada clockwise dan juga counterclockwise adalah sama. So jadi bila kita kata kita boleh kira clockwise dan counterclockwise, tentulah ia di dalam keadaan tertutup ataupun kita kata ada looping. Jadi dekat sini kita tengok macam mana kita dapati bahawa kita ada 2 loop. Kerana apa? Kita dapati bahawa dari sini dia boleh naik atas, turun bawah dan pusing balik sini. Ataupun daripada sini dia boleh pergi ke bawah, naik atas dan turun balik di sini. So jadi kat sini kita kata satu looping. So di sini pun kita kata sama juga, mungkin dia daripada sini boleh pergi sini, naik sini atau terbalik. So di sini kita kata ada satu lagi looping. So andai kata kat sini ada bercampur, ada sambung lagi kat sini. So ini akan menjadi satu lagi loop. Okey, boleh maksudnya cycle. Kita boleh mengira clockwise and counterclockwise. Okay. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kita kata predict the initial flow rate and its direction. Okay, no need to convert unit into SI unit. So kemudian setelah kita mengetahui ada berapa loop yang perlu kita kira, kita perlu predict. Kita kena predict flow rate yang melalui cabang-cabang tersebut. So kita predict flow rate yang berlaku di sini, yang berlaku di sini, yang berlaku di sini dan pada cabang-cabang yang lain. So kita kena predict dulu. Kenapa kita kena predict? Kerana Hardy-Cross method kita kata kita balancekan kadar alir. So jadi sebelum kita balance tu kita kena membuat prediction. Okay. Dan perkara lain yang pelajar kena tahu di sini ialah kadang-kala di dalam soalan diberi nilai K dan ada ketika diberi nilai F, diberi nilai L dan diberi nilai D. Jadi pelajar jangan terkejut kalau ada satu cabang dia beri nilai K mungkin 400. Tetapi ada satu cabang di sini dia tak beri nilai K, so dia beri nilai F, dia beri nilai L, dia beri nilai D. Dan pelajar perlu ingat dengan menggunakan nilai F, L, D kita boleh mengira nilai K. So pelajar boleh refer perkara ini kepada nota yang terdahulu. Okay, jadi maknanya jangan terkejut sangat. Okay. Yang kedua ialah pelajar tidak perlu risau terhadap unit. Okay, mungkin unit diberi dalam meter per second, mungkin diberi dalam liter per second dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau diberi dalam meter per second, meter padu per second, tak payah nak convert kepada liter. Kalau diberi liter, tidak payah convert kepada meter padu per second. Kerana apa? Kita menggunakan idea balancing. Maksudnya kita balance tu, mungkin unit kita ketul. 5 ketul daripada kanan pergi ke kiri. Tak balance. Kita ambil balik 2 ketul daripada kiri pergi ke kanan pula. So jadi kita kata unit dia mungkin asalkan sama, kiri dan kanan, it's okay. Okay. Andai kata sini meter padu per second, sini liter, okay, barulah kita convert kepada salah satu nilai. Okay, normally orang akan menggunakan liter per second. Jarang orang menggunakan meter padu per second. Kerana meter padu per second ini dia menyebabkan calculation kita mempunyai error yang besar. Okey, contohnya. Okey, kita pelajar perlu faham kita mengira delta Q. Delta Q ni maksudnya perbezaan
atau dalam kata-kata yang lain adalah actually error. Okay, maknanya error antara clockwise dan juga counterclockwise. Error antara kiri dan kanan. So kalau error dia 1 meter padu per second dengan error dia 1 liter per second, kita dapati bahawa error 1 meter padu per second terlalu besar. Okay, kerana 1 meter padu bersamaan dengan 1000 liter. So maksudnya memang kita nampak kecil atas kertas, oh kecil aja ni, 0.1 meter padu per second. 0.1 kecil ni. Tapi kita kena ingat 0.1 meter padu per second adalah 100 liter. So maksudnya 1 second yang kita silap mengira menyebabkan pertambahan air sebanyak 100 liter. Okay, berbanding dengan unit liter per second, kalau awak kata oh ni 0.1 liter per second, so maksudnya dalam satu saat hanya 100 ml air sahaja yang error. Okay, yang maknanya yang kita silap predik. So berbeza 0.1 meter padu per second dengan 0.1 liter per second adalah satu nilai yang cukup besar. 100 liter dengan 100 ml. Okay, so jadi kebanyakan orang akan mengira dengan menggunakan liter kerana kita kalau meter padu awak kena tengok 0.00001 meter padu per second barulah kita kata error dia kecil. Okay. Selalunya orang tak pakai meter padu walaupun dalam bil kita diberi dalam keadaan meter cube kerana kita nak letak harga kan. Yang tu untuk membesarkan unit sebenarnya mudah sikit. Okay, kalau katakan dia beri dalam liter, kadar penggunaan air dalam liter nampak banyak pula. So mungkin awak kata saya pakai 12,000 liter satu bulan. So nampak banyak pula. Jadi 12,000 liter baru 12 meter padu. So macam itulah. Ada maksud yang tersendiri. So jadi saya harap pelajar tidak terlalu terkesan dengan unit. Okay. So kemudian kita kata pelajar perlu create table to fulfill the Hardy-Cross method equation. So yang ni kita akan belajar. Kemudian kita kata pelajar perlu untuk redraw the figure berdasarkan keputusan Hardy-Cross method ni. Berdasarkan keputusan nombor 3, pelajar kena redraw another figure berdasarkan keputusan nombor 3. Okay. So kemudian kita kata pelajar kena evaluate. Adakah delta Q itu boleh digunakan untuk panduan mencari final answer atau pelajar kena buat second iteration. Kan tadi kalau kita baca di peringkat awal tu, dia adalah iterate method. Iterate method ni maksudnya kita kena buat try and error. Ada iteration. Buat first trial, second trial, third trial, fourth trial. Okay, so sampai bila kita nak berhenti? Sampailah delta Q is approaching zero. Okay, so apabila kita mendapat delta Q yang mendekati zero, oleh itu kita boleh propose, kita boleh menulis final answer kita, iaitu final flow rate. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat alert. Okay, mungkin nampak complicated di sini. Kita pergi kepada contoh. Okay, katakan kita ingin membuat first trial kita. Okay, jadi first step kita buat loop. Okay, katakan kita buat loop, selalunya clockwise akan positif. So kita buatlah, kita tahu kita ada 2 loop. Kita buat anak panah clockwise seperti ini, kita tandakan positif. Maksudnya kita kata ke aliran yang mengikuti arah jam adalah positif. Okay. Dan step nombor 2, kita kata kita predict kadar alih. So jadi kita predict ada kadar alih 100 liter per second masuk, 100 dia terbahagi kepada 2. Jadi tentulah kadar alih tersebut akan split 2. Jadi kita kata kita letak 160 dekat atas, 40 dekat bawah. Yang ini predict any numbers awak boleh. Awak nak letak 50-50 boleh. Nak letak 55-45 boleh. Nak letak 61.78 boleh. Tak kira. Okay, selalunya orang letak nombor yang agak bulat lah. Okay, 60, 65. Tapi kalau awak nak very specific boleh. 60.73 katakan. Okay, boleh. Tak jadi masalah. Tetapi syaratnya ialah kita kena pastikan bahawa total 2 kadar alih ini mesti sama dengan input di sini. Kerana apa? Kerana dia masuk 100, dia split kepada 2,
Oleh itu kita kata total dua ini mesti sama dengan yang masuk. Yang itu awak kena jaga. Okay. Itu satu. Satu lagi kita kata, ini tidak berapa kritikal, tetapi kita kata worth to think about that. Okay. So, kita fikir macam mana? Kita tahu nilai K di sini adalah nilai friction. Maksudnya nilai geseran. So, kalau K1, nombor maksud geseran dia kurang, K2 geseran dia tinggi. Oleh itu kita kata mungkin di sini adalah K2, tentulah kadar air dia akan kurang sedikit. Kita tahu air akan lebih suka untuk masuk ke dalam pipe yang kita kata mempunyai rintangan yang lebih kecil. Jadi kita buat kat sini 60, sini 40. Ini prediction saya. Kalau nak letak sini 50 pun okey, tak jadi masalah. Nak letak sini 55, sini 45 pun okey. Tetapi dia kena balance. Maksudnya balance antara input dan output. Okey. So kemudian kita kata kita predict pada bahagian yang lain. Okey, untuk predict pada bahagian yang lain, kita tak bolehlah nak main letak aje. Kita kena tengok bahagian mana yang menjadi input dan bahagian mana yang menjadi output. Okey, contoh pada titik C di sini kita dapati bahawa ada satu aliran masuk dan okey, katakan saya pergi ke atas dululah kerana dia anak panah tu ke bawah. Okey, katakan pada B di sini kita tahu ada satu aliran masuk dan dia terbahagi kepada 3. Okey, jadi kita pun faham bahawa kadar air masuk tu akan terbahagi kepada 3. Tetapi kita kena faham bahawa pada titik B di sini, kadar input dia adalah 60 liter. So, jadi jangan ambil 100 ya. 100 adalah input pada titik A. Tetapi input pada titik B ialah 60. Dan 60 ini akan terbahagi kepada 3. Dalam keadaan 25 liter di sini telah diberi dalam soalan. Jadi 60 tolak 25 kita masih lagi ada balance 35. So 35 kalau bahagi 2, okay, mungkin saya predict sini 20 dan sini 15. Mungkin saya tengok sini adalah K3, sini adalah K2. So jadi kita kata okay, K2 mungkin air banyak sikit. Saya beri 20, saya beri 15. Okay, tetapi apa yang pelajar kena faham ialah input dan output mestilah balance. So sini input dia adalah 60. So dia terbahagi kepada 3, 25, 20 dan 15. So dia cukup 60. Okay, so kita pergi kepada titik C. So di titik C dia masuk macam ini. Dan dia ada lagi satu masuk. Dan dia ada satu keluar. So jadi maksudnya 2 inlet dan 1 outlet. So dalam keadaan ini kita kata kita campurkan sahaja 15 campur 40. So dia akan menjadi total 55. So yang ini kita dah tak payah nak buat apalah. Kita totalkan saja kerana kita dah mempunyai nilai yang tertentu. Okay. So kemudian pada D di sini kita kena balance kan. So 20 campur 55 akan menjadi total 75. Okay, so maksudnya sekarang kita telah berjaya predict untuk semua kadar air di dalam cabang yang kita nak selesaikan. Okay. So selalunya orang akan pakai assumption yang inilah. Clockwise adalah positif dan counterclockwise adalah negatif. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya apa yang kita buat? Kita buatlah table untuk menyelesaikan Hardy-Cross method kita. So oleh kerana kita kata Hardy-Cross method kita ni menggunakan idea KQ kuasa 2, pada saya advantage untuk awak buat table seperti ini. So maksudnya kita buat branch AB, AC, BC, CD, BD. Yang ini saya rasa awak faham lah. Branch ni maksudnya kita ukur. Kita buat okay. Apakah losses daripada A ke B? Apakah losses daripada A ke C? Okay, apakah losses daripada B ke C, C ke D dan B ke D. So jadi okay, kita buatlah ada branch A, B, AC, BC, CD, BD. Kemudian kita tulis nilai K. Nilai K selalunya diberi dalam soalan. Tetapi seperti yang saya kata tadi,
tidak semestinya kami beri nilai K sahaja, kemungkinan kami beri nilai F, kami beri nilai L dan kami beri nilai D. Okay, dengan itu, pelajar boleh mengira nilai K. Okay. Kemudian kita buat satu kolom berkenaan dengan kadar alih yang kita predict. So yang ini pelajar boleh tengok nanti. Maknanya tengok pada yang kita predict. Yang pertama ni, kita ada tulis 60, 15, 40 dan sebagainya. So jadi kita tulislah kat sini 60, 40, 15, 55, 20. Kemudian kita kiralah nilai losses untuk setiap cabang. So kira dia macam mana? K darab Q kuasa 2. So 60 kuasa 2, 3,600 darab 1. So kita ada 3,600 lah. So kalau 40 kuasa 2, 1,600 darab 2 dapat 3,200. Dan seterusnya. So maknanya kita lengkapkan jadual ini bagi memudahkan pengiraan kita seterusnya. So kemudian kita cuba untuk menyelesaikan equation je dulu. Jadi apa yang kita ada? Pertama, pelajar kena faham ataupun pelajar kena ingat Hardy-Cross method equation. So dia menggunakan idea delta Q. So delta Q sama dengan sigma HFC tolak sigma HFCC bahagi 2 sigma HFCQC campur HFCC QCC. Jadi walaupun equation itu panjang, tetapi saya harap dalam masa yang sama pelajar boleh memahami cara untuk menyelesaikannya. Jadi kita pergi kepada bahagian atas ni dulu satu-satu. Saya harap pelajar boleh buat ikut step by step. Kerana kalau dah biasa buat boleh terus saja jawab, tapi kita kata ikutlah step by step ni bagi memastikan pelajar boleh menyelesaikan masalah ini. Kerana apa? Soalan ini akan keluar dalam test 1 dan juga akan keluar dalam final. So Hardy-Cross method ini akan ditanya 2 kali. So selalunya kalau pelajar boleh jawab, memang insyaAllah boleh dapat A lah. Tapi kalau selalunya 2 soalan ini tertinggal, kita kata pelajar akan rugi markah yang agak besar. So saya harap pelajar boleh menyelesaikan masalah ini. Jadi kita pergi kepada penyelesaian yang bahagian atas ni dulu. So kita ada sigma HFC tolak sigma HFCC. So apa maksudnya ini ialah kalau kita tengok di sini. Yang paling mudah pelajar tengok looping yang ada. So kita kata pelajar kena ingat bahawa kita adalah clockwise ditolakkan dengan counter clockwise. So jadi kita pergi clockwise dulu. Apa yang dimaksudkan clockwise? So kita tengok pada looping yang pertama, A pergi ke B. So kita dapati bahawa A pergi ke B adalah clockwise. So and then B pergi ke C juga clockwise. Tetapi daripada C ke A dia adalah counter clockwise kerana arah adalah berlawanan. So jadi maksudnya 2 ini adalah clockwise dan 1 ini adalah counter clockwise. So jadi kalau kita tengok kat sini, itu yang kita buat. 3,600 campur 675 kita tolakkan dengan bahagian counter clockwise. So kita dapat 1,075. Seterusnya untuk loop 2, kita kata sama juga. Kita kata kita ambil lah daripada mana pun boleh. Katakan kita ambil daripada sini. Ini adalah counter clockwise. So ini adalah clockwise. Bahagian ini clockwise dan bahagian ini adalah counter clockwise. So maknanya ada 2 counter clockwise. Itu sebab dia menjadi 800 tolak 3,025 tolak 675. So dia mendapat negatif 2,900. So it's okay. Jangan risau dia ada negatif ke positif ke. Jangan risau. Boleh dapat Even kalau pelajar tu mengira dapat kosong pun it's okay. Mungkin dia dah first choice tu dah balance, tapi jarang pengalaman saya tak boleh lah. Kerana selalunya kita akan mendapat jawapan dalam bentuk perpuluhan. Maknanya kalau kita beri dalam nombor bulat, dia takkan terus boleh dapat jawapan. So jadi tapi kalau anda kata pelajar dapat kosong pun, pelajar boleh nampak bahawa dia adalah tolak dan tambah. So maksudnya dia tidak menghasilkan jawapan yang totally kosong. Boleh. Ini untuk bahagian yang atas.
Okay, bahagian yang bawah 2 darab sigma apa nama tu? Losses bahagi Q campurkan dengan HFCC bahagi QCC. So jadi kat sini apa yang kita buat, oleh kerana simbol dia tambah sahaja, maksudnya dia tidak dia tidak mudah untuk kita melakukan kesilapan. Idea dia ialah kita just tambahkan ke semua nilai. Tambahkan nilai pada branch ini dan branch ini. So jadi itu yang kita lihat di sini. Kita tambah 3,600 bahagi 60, 675 bahagi 15, 32 bahagi 40. So kita dapat 370. So HF over QC ni kat mana kita nak cari? Kita boleh ada di sini. Kita ada HF ini dan kita ada Q ini. So kita bahagilah 3,600 bagi 60, 3,200 bagi 40 dan sebagainya. Okey, so kalau kita kira untuk loop 1 dan loop 2, kita dapati bahawa loop 1 370 dan loop 2 adalah 280. Okey, dan kalau kita selesaikan nilai delta Q di sini, kita dapati bahawa bahagian loop 1 adalah 2.91, loop 2 adalah negatif 10.36. Okey. Okey. Tak kisah kita dapat negatif atau kita dapat positif. Even kalau kita dapat kosong pun, it's okay. Tapi jaranglah kita boleh dapat kosong. Okay, boleh Okay, so kemudian kita kata, lagi satu yang saya lupa tadi nak terangkan ialah, ketika kita predik kadar alih di sini, pastikan kita beri arah. Kerana apa? Kita tak boleh nak letak kadar alih tanpa arah. Kerana kalau tanpa arah ni kita tak tahu. Apa nama tu, dia mengalir daripada A ke B atau B ke A. Okay, yang itu saya harap pelajar dapat alert. Okay. So jadi berkenaan dengan arah ini, saya harap pelajar tak perlu takut. Betul ke yang bawah ni atas ke bawah? Tak, yang bawah, yang tengah ni bawah ke atas. Ataupun mungkin yang ini terbalik, dia ke sana sebenarnya. Bukan daripada sini turun ke bawah. So yang itu tak kisah. Yang itu nanti kita boleh detect di dalam jawapan akhir kita. Okay, saya akan terangkan berkenaan dengan kalau jawapan akhir jadi macam mana menyebabkan kita boleh detect sebenarnya arah yang kita beri itu salah. So jadi di peringkat awal tidak perlu risau apa kadar alih yang awak nak predik dan tidak perlu risau apa arah yang awak nak beri. Kerana apa? Kita boleh detect perkara tersebut di kemudian hari setelah pengiraan selesai. Yang paling penting ialah kena pastikan balance input dan output di sini adalah sama. So maknanya ni kalau 20 campur 55, dia akan menjadi 75. Itu yang paling penting. Okey, setelah kita mendapat nilai ini, seperti yang saya katakan, ini 2.91 dan negatif 10.36 adalah nilai delta Q. So nilai delta Q bukanlah nilai final answer. Ia bukan jawapan akhir. Dia panjang lagi yang perlu awak buat. So apa maksud delta Q di sini? Kita dapati bahawa prediction yang kita buat tak balance. Ia menyebabkan berlaku error ataupun berlaku different antara clockwise dan counterclockwise dalam keadaan yang besar. 2.91 liter dan negatif 10.36. Okay, kita anggap 10.36 lah. Amount dia tu, amount dia. Okay. Okay, jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena balancekan balik. Balancekan balik tu maksudnya kita kena ambil pada satu bahagian yang banyak, kita kena top up pada bahagian yang sikit. So macam mana kita nak ambil? Bahagian mana yang kita nak tolak? Bahagian mana yang kita nak tambah? Kita menggunakan hukum ini. Yang ini saya harap pelajar dapat alert. Okay, modification of flow rate value need to be done based on the value delta Q calculated above. Maksudnya yang berdasarkan nilai delta Q, kita kena refine ataupun kita kena modify kita punya first prediction value. Ideanya ialah kita menggunakan idea ni. Okay. Kita kata sekiranya clockwise, kita kena tolak. Dan sekiranya counterclockwise, kita kena campur. So idea di sini kita kata bukan maknanya jangan terkeliru. Idea dia awak boleh pakai seperti ini. Oleh kerana pada peringkat awal kita kata clockwise adalah positif. Oleh itu
kalau kita dah dapat nilai delta Q clockwise, kita kena tolak. Itu idea dia. So, jadi kalau kita tengok kat sini, clockwise substrate, kita tolak dengan delta Q yang kita dapat, dan counterclockwise, kita kena campur. So, macam mana kita nak buat? Okay. Jadi, kita lihat balik looping yang kita ada. Okay, kita lihat looping yang kita ada. Okay, saya cuba besarkan di sini. Okay. Jadi, kita kata untuk loop yang pertama, kita dapat nilai delta Q. Okay, jadi kita tengok kat sini. Okay, kat sini adalah clockwise. So, jadi kalau clockwise kat sini, nilai ini kita kena tolak dengan delta Q. So, kalau dekat sini, kita pergi kat sini, yang tengah ni nanti dulu. Okay, yang tengah ni kita kata, kerana bahagian yang tengah ini, dia berkongsi antara loop 1 dan juga loop 2. Kita pergi kemudian. Okay, yang bawah ni. Yang bawah ini kita kata adalah counterclockwise. So, oleh kerana counterclockwise, kita kena campur. Okay, jadi kita tengok pada pengiraan kita. So, jadi kalau kita tengok pengiraan kita, yang AB tu tadi, so ia adalah clockwise. Betul kan? Arahnya kita predict sebagai clockwise ikut arah jam. Oleh itu kita tolak. So, jadi maksudnya 60 tolak 2.91 kita dapat 57.09. Okay. Yang bawah tu tadi AC, dia adalah counterclockwise. Jadi kita campur. So, kita campur 2.91. So, daripada 40 jadi 42.91. Okay. Okay. Kita pergi kepada yang CD dan BD. Okay, kalau CD dan BD, kita pun tengok CD, kita kata adalah counterclockwise. Oleh itu kita campur, dan kita kata BD ni adalah clockwise. Oleh itu kita tolak. So, kalau kita tengok BD di sini, BD tolak. So, kita tolaklah dengan delta Q untuk loop 2. Awak jangan guna delta Q untuk loop 1 pula. Kita menyelesaikan masalah loop 2 dengan delta Q loop 2. Kita selesaikan masalah loop 1 dengan delta Q loop 1. So, jadi kalau katakan kita tolak, jadi kita kata tolak-tolak akan menjadi tambah kan. So, kita dapat 30. So, yang ni 50 tolak, kita dapat 44. Okey. So, yang dua ni saya rasa mudah lah, kerana kita boleh detect perkara tersebut sekaligus. Okay, kita pergi kepada nilai BC. Okay, BC ni kita kata agak kritikal. Kerana apa? Kerana ia dimiliki ataupun ia dikongsi oleh dua looping. Jadi maksudnya kita tak boleh nak menyelesaikan dengan menggunakan delta Q loop 1 sahaja. Kita kena selesaikan dengan menggunakan delta Q loop 1 dan 2. Okay. Kalau kita fokus pada loop 1 dulu. Dia duduk tengah-tengah sini, loop 1. Dia adalah clockwise. So, kalau clockwise, maksudnya dia tolak. Okay. Tetapi, kalau kita tengok pada loop 2, kita dapati bahawa aliran dia akan menjadi counterclockwise. So, kalau counterclockwise, dia akan jadi tambah. So, jadi apa yang kita perlu buat? Kita masukkan kedua-dua elemen. So, maksudnya kita akan tolak dengan nilai Q1, nilai delta Q loop 1, tetapi kita akan tambah dengan delta Q loop 2. So, yang ini kita ada 15 yang kita predict. Tolak 2.91, campurkan dengan negatif. So, finally kita dapat 1.73. Okay, boleh faham So, idea dia mudah saja. Kita kena mengambil kira kedua-dua nilai delta Q kerana dia adalah nilai yang dikongsi oleh kedua-dua looping. Okay. So, tapi masalahnya di sini apa yang pelajar perlu faham? Jawapan akhir sebenarnya ialah, jawapan akhir sebenarnya adalah ini. Jawapan akhir, pelajar kena lukis balik gambar ini dan pelajar kena nyatakan apakah kadar alir yang telah ditolak dan ditambah tadi. Ini adalah kadar alir yang kita predict setelah first trial. Okay.
Tetapi worth untuk pelajar, advantage untuk pelajar untuk memastikan bahawa kadar alih ini tepat. Tepat tu maksudnya, pertama, kita kena lihat balik sekiranya input 100 liter, dia terbahagi kepada 2, dia boleh hasil tambah 2 ni sama dengan 100 tak? So, jadi kalau kita tengok 57 campur 09, 4291 kita campurkan, kita boleh dapat tepat-tepat 100. Okey, cantik. So, yang ni 57 split kepada 3. So, kita kira yang ini dapat ke tidak. So, yang ini campur 2 dapat 44.64 tak? Ni campur 2 dapat 75 tak? Okey, yang ini saya harap pelajar dapat check. Kerana kadang-kala kita bundarkan tu tak berapa nak jadi. Dia tak jadi tu contohnya mungkin bahagian ni kita bundarkan 30.35. Tapi kat sini kita bundar 44.63. So bila kita campurkan balik dia tak jadi. Dia jadi 74.98. Okay. Kalau dalam keadaan ini kita kata naikkan sikit. Maksudnya 35 ni tukar jadi 37 tak apa. Ataupun 35 ni jadi 36, 63 ni jadi 64. Supaya total 2 ini akan dapat nilai exactly 75 liter per second. Kerana kalau awak tinggalkan, awak tak balancekan balik, menyebabkan calculation awak untuk second trial akan rosak. Kerana secara matematiknya ia tidak sama. Okey, boleh nampak Selalunya berlaku yang ini. Pelajar dia mengira tu, dia bundar tak berapa nak tepat, tetapi dia teruskan juga pengiraan menyebabkan tak balance langsung. So equation tu akan jadi rosak. Kira banyak kali pun dia tak kena kerana equation awak salah. Okey? Okey, so ini adalah jawapan first trial. Okey, tetapi persoalan yang kedua, adakah jawapan ini boleh dapat markah ataupun tepat? So yang ini kita kata ia bergantung kepada nilai delta Q yang kita dapat. So nilai delta Q yang kita dapat 2.91 dan 10.36. Oh, kita kata besar lagi, 10 liter per second. Selalunya secara manual, saya harap pelajar dapat mencari sehingga nilai delta Q itu lebih kecil daripada 1 untuk unit liter per second. Itu sebab saya kata awak kena alert berkenaan dengan unit, kerana kalau 1 meter padu per second adalah 1000 liter. So maksudnya terlalu besar tu, error 1000 liter. 1 second 1000 liter awak lost air. Okay, so maksudnya pengiraan yang terlalu silap lah. Okay, jadi oleh kerana nilai delta Q di sini masih lagi besar, jadi apa yang kita perlu buat ialah, kita kata, however, this is not the final flow rate. Okay, because the delta Q is still shows high value. So second trial calculation need to be done. Okay, awak kena buat second trial. Repeat the procedure until the value of delta Q is almost 0. So maksudnya jangan buat sampai second trial aja. Kalau second trial awak dapat jawapan delta Q masih lagi tinggi. Contohnya 1.7, yang loop 2 tadi 10 kan, mungkin dia turun 8. Okay, so awak kena buat third trial, fourth trial and so on. Okay. So kemudian bagaimana untuk kita buat second trial? So cara untuk kita buat second trial ialah kita mengulangi step yang sama. Tetapi yang pelajar kena ingat ialah pelajar kena gunakan nilai kadar alih yang pelajar dapat pada first trial. Kerana ada pelajar buat, dia kata, oh dia dah buat sampai 6 trial, 7 trial, jawapan sama je kata dia. Saya check, kenapa boleh sama? Rupa-rupanya setiap kali dia buat second trial, dia guna balik 60 kat sini. 60, 40, 15. Dia guna yang first trial punya assumption. Tak boleh. So awak kena faham So first assumption kita letak 60, 40, 15. Sini 20, sini 55. Kita kira-kira kita boleh dapat delta Q. And then daripada delta Q ni kita balancekan. Kita tolak, kita campur dan sebagainya. And then kita boleh dapat new value. Okay, second trial kita mesti menggunakan second value yang kita ada. Okay, sebab nanti kita akan dapat delta Q yang semakin kecil. Kerana apa? Kita dah balancekan kali kedua.
So sekiranya delta Q tersebut tidak berapa elok lagi, kita buatlah third trial.